Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahliatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Kaifahalukum? Khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini sekali lagi terdapat beramal dengan amalan yang soleh. Kita dah masuk pada malam yang keempat bulan Jamadil Awal 1446 Hijrah. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni sepatutnya ada solat jenazah lepas maghrib. Kita tunda lepas isyak Kita juga sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam di bumi Palestin dan sekitarnya. Imman nasru wa imma syahadah. Dan kita doa juga supaya Allah hancurkan Zionis dan sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita berhenti pada awal bulan 9 yang lalu, masih dalam larangan melakukan kezaliman. Bulan 10 saya keuzuran tak dapat bersama. Jadi malam ni alhamdulillah, semalam saya uzur, 3 malam saya tak mengajar. Malam ni baru start mengajar pula. Alhamdulillah sihat. Berkata Musannif Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan kitab Mukashafatil Qulub, Abdullah ibn Salam radhiyallahu an berkata, ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk, mereka berdiri di atas kaki sementara kepala mereka didongakkan ke langit. Mereka berkata, Tuhanku, bersama siapakah engkau? Allah Ta'ala menjawab, bersama orang yang teraniaya hingga dikembalikan haknya kepadanya. Dalam riwayat Abdullah ibn Salam ini, Allah Ta'ala memberi kedudukan yang baik kepada orang yang dizalimi, sehinggalah dikembalikan haknya, menunjukkan bahawa betapa tercelanya sifat orang-orang yang zalimi. Kita akan baca apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia, kisah-kisah yang seterusnya. Pada kuliah yang lalu kita didedahkan dengan 5 orang yang Allah murkai, yang kita baca satu persatu. Kita ingat Yang pertama, pemimpin yang merampas hak rakyat, tidak berbuat adil terhadap mereka dan tidak menghilangkan kezaliman dari mereka. Yang kedua, pemimpin kaum yang ditaati namun dia tidak berlaku adil. Yang ketiga, orang yang tidak menyuruh keluarga dan anaknya taat kepada Allah.
dan tidak mengajar mereka ajaran-ajaran agama Islam ini. Yang keempat, orang yang dimurkai oleh Allah, seseorang yang memiliki pekerja, buruh, tapi tidak membayar upahnya. Dan yang kelima, seseorang yang berbuat zalim terhadap dengan tidak memberi nafkah kepada isterinya. Ini yang buat zalim, dimurkai oleh Allah, seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya. Itu kuliah yang lalu. Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu anhu berkata, seorang pembesar membina istana. Lalu datang seorang nenek tua yang miskin dan membina pondok kecil sebagai tempat tinggalnya di tepi istana itu. Pada suatu hari, pembesar itu menunggang kuda dan mengiringi istananya. Ia pun melihat ada sebuah pondok. Ia bertanya, pondok ini milik siapa? Ada yang menjawab bahawa pondok itu tempat tinggal seorang nenek tua. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk menghancurkannya. Menghancurkan pondok yang dibina oleh nenek tua itu. Lalu nenek tua itu datang dan melihat pondoknya telah hancur. Nenek itu bertanya, siapa yang telah menghancurkannya? Ada yang menjawab bahawa pembesarlah yang telah menghancurkannya. Nenek tua itu lantas mendongakkan kepalanya ke langit dan berdoa, Tuhanku, aku tidak akan hadir. Lalu di mana engkau berada? Allah Ta'ala segera memerintahkan malaikat Jibril agar menterbalikkan istana itu bersama seluruh isinya. Ini kisah syahid ni nak khabar betapa tercelanya kezaliman. Yang kedua, bagaimana tiada hijabnya doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Ini kisah ni memberi pengajaran kesombongan seorang pembesar. Bina istana besar-besar, rumah besar, dia lupa di sekeliling ada orang susah. Itu sebagai contoh. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat, seorang yang zalim dipanggil. Ketika berada di atas jambatan neraka jahanam, ia temui seseorang yang pernah dia zalimi. Orang-orang yang dizalimi terus menerus menuntut orang-orang zalim hingga tidak ada lagi kebaikan di tangan orang-orang zalim itu. Jika orang yang dizalimi tidak menemui kebaikan lagi di tangan orang-orang zalim, mereka akan memikulkan keburukan-keburukan orang yang dizalimi ke bahu orang-orang zalim, menurut kadar penganiayaannya hingga mereka lempar ke dasar neraka. Allahu Akbar. Patu kita ni, kita duduk di atas muka bumi ni, jangan buat zalim ke orang. Jangan kita menzalimi orang. Jangan sekali-kali. Apa yang ada di sini kita, jangan kita buat zalim. Yang pertama, biasanya berlaku bab hutang. Tak bayar hutang ni zalim nama dia. Kita buat aniaya ke orang. Ada seorang hamba Allah tu, dia simpan duit daripada awal banyak untuk dia buat pergi umrah. Dia target dah bila nak pergi.
Tiba-tiba ada kawan dia berhajat sangat nak duit. Dan kawan dia dengan penuh lemah lembut, berjanji akan bayar bila tiba masanya begiang-begiang. Sebab dia tak tahu kawan dia tu nak guna duit, nak pergi umrah. Oleh kerana percaya, dia bagilah. Lebih kurang 8,000 ke 9,000 gitulah. Lepas pada tu senyap. Lari terus, pindah ke tempat lain. Memang menyesal lah orang tu, sedih. Dia sipang begitu. Itu masalah orang sekarang ni, ya. Dia pinjam ni. Kalau dia kaya, duit banyak dalam bank tak apa. Buat zalim aku tak kisah dah. Ini ini suasana yang berlaku. Yang kedua, bak tanah. Tambah percaya pada orang ukur tanah. Masing-masing dapat geram belaka dah. Tiba-tiba buat pagar lebih pada hak geram tu. Jadi bila tuan tanah minta, ngamuk. Macam-macam lah. Sehingga tuan tanah tu tak berani, bekak hati. Itu buat zalim orang. Di hari akhirat ingat tu, sejekar tanah itu buat zalim, 7 lapis bumi tu akan lilit tekuk kita pada hari kiamat. Itu sebagai contoh. Begitu juga yang ketiga, biasanya buat zalim ni adik-beradik, baksaka. Itu huraian masing-masing lah, ya. Kisah yang begitu banyak. Kita minta berlindung daripada menzalimi orang. Ya, bab duit ni beratur. Ya, tak kira siapa. Bila beratur yang tidak kira tarah, ustaz ke apa ke, yang tebal main. Ya. Molek-molek ada dah depan mahkamah dah. Molek-molek ada dah nak sesar ni. Tiba-tiba main fikiran lain pula. Macam-macam lah. Bila bak duit ni jangan main. Ya. Kena hati-hati. Seterusnya Iman Al-Ghazali menyebut Abdullah ibnu Anis mengatakan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat semua hamba dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Lalu ada seruan dari jauh yang suaranya terdengar seperti dekat. Akulah raja yang disembah. Tidaklah seseorang daripada penghuni syurga masuk syurga, dan tidak pula seseorang daripada penghuni neraka masuk neraka, sementara di sisinya ada keteraniayaan, baik berupa tamparan ataupun lebih dari itu. Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun. Kami lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami datang dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang? Baginda menjawab, bagi kebaikan dan keburukan ada balasan yang setimpal. Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun. Di hari akhirat disebut sebelum ke neraka ataupun ke syurga, dihisap dulu. Diselesai dulu masalah. Kalau orang ada sama-sama menzalimi, maka dibalas dulu. Macam-macam lah kita dalam keadaan telanjang ni. Ada orang tanya Rasulullah,
Macam mana telanjang gini-gini. Orang dah sibuk dah dengan benda tu. Dah sibuk dah dengan benda macam orang sibuk dengan ni. Azab begitu dahsyat. Lepas tu kita tengok bila berlaku gempa bumi. Ada cara benda-benda gitu dah. Tak cara dah, masing-masing nak selamat diri. Dah sibuk dah benda-benda nak tengok orang, nak tengok benda ni. Masing-masing menumpukan nak selamat diri. Allahu akbar. Dahsyat. Itu di dunia, di hari akhirat lagi dahsyat. Cukup yang menakutkan. Baginda juga pernah bersabda, barang siapa yang memukul orang lain secara zalim, ia akan dituntut balas pada hari kiamat. Dia akan dituntut balas pada hari kiamat. Jadi sebab tu kita jangan pandai-pandai nak kata orang nak apa. Sebab tu Nabi khabar, inna dima'akum haramun bainakum. Darah-darah kamu ni haram sesama kamu ni. Lepas tu kalau kita nak katok, nak apa ni, nak tikang, nak bunuh. Tak boleh, sama-sama Islam ni. Kita akan dituntut pada hari kiamat nanti. Dan dikisahkan yang terakhir dalam bab larangan melakukan kezaliman ini. Dikisahkan Raja Kisra mengambil seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya. Setelah anak itu baligh dan memperoleh banyak ilmu, pada suatu hari guru itu memukul anak itu dengan pukulan yang sangat keras tanpa sebarang kesalahan dan sebab apa pun. Ni guru dia. Dia beri ilmu banyak dah. Beri banyak, dia pukul anak dia, anak itu, pelajar tu. Seorang raja, anak raja. Anak itu sudah pasti menaruh dendam terhadap gurunya itu sehingga ia dewasa. Ketika ia diangkat menjadi raja setelah ketiadaan ayahnya, lalu ia memanggil gurunya dan bertanya, mengapa dulu kamu memukul aku dengan pukulan yang sangat kuat tanpa kesalahan dan sebab apa pun? Dia panggil guru dia jadi raja. Lalu Tok Guru dia kata, ketahuilah wahai raja, setelah engkau meraih keutamaan dan ilmu, aku tahu bahawa engkau akan menjadi raja setelah ketiadaan ayahmu. Oleh kerana itu, aku ingin agar engkau merasakan pukulan, sehingga di kemudian hari engkau tidak menzalimi siapa pun. Jawab guru dia. Lalu kata raja, kalau begitu, semoga Allah Ta'ala membalas kamu dengan yang lebih baik. Lalu raja mempersilakan gurunya pulang. Maknanya cara dia buat tu supaya apa? Menyedarkan raja tersebut. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali dalam bab berkaitan dengan celanya kezaliman. Termasuk pada yang seterusnya, iaitulah zina. Kecelaan, kezaliman. Atau sebelum tu kesombongan. Yang ketiga pula zina pula ni. Dalam kitab Mukasyafatil Qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat 5. Di antara ciri orang-orang yang berjaya, orang beriman yang berjaya, iaitulah orang-orang yang menjaga kehormatannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ,
Dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan yakni zina, yang terang daripadanya dan yang tersembunyi. Yang besar maksudnya ialah zina. Sementara yang kecil adalah seperti mencium, menyentuh dan memandang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis daripada penghulu umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan dan kaki boleh berzina, dua mata pun boleh berzina. Tangan dan kaki boleh berzina, dua mata pun boleh berzina. Ni yang kecil ni. Nah, mata, tangan, ni benda-benda yang tak molek belaka ni. Pada Allah sebut wala taqrabuz zina. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekap pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allahu Akbar. Ya. Ini orang yang selamat, orang yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada lelaki dan perempuan agar menahan pandangan dari sesuatu yang haram, dan juga memelihara kemaluan dari sesuatu yang haram. Allah Ta'ala telah mengharamkan perzinaan di dalam banyak ayat. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Dan tidak pula mereka berzina, dan sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosa. Ada yang mengatakan, kata Imam Ghazali, bahawa Asam adalah nama sebuah lembah di neraka. Yalqa Asama. Asam ni satu lembah dalam neraka. Ada pula yang berpendapat bahawa ia adalah telaga yang terdapat dalam neraka. Jika terbuka mulutnya, para penghuni neraka Jahannam menjerit kerana baunya. Terbuka mulutnya. Mulut perigi neraka ni, kalau terbuka, menjerit ahli neraka. Kenapa? Baunya. Baunya yang terlalu busuk. Itu orang berzina ni, bau dia Masya Allah. Ya? Maknanya, kalau Allah Ta'ala jadikan benda tu nampak lalu, maknanya seorang yang berzina dalam hotel, dalam hotel ikut hotel perma kau apa, pesang habis orang. Kenapa? Tak tahan bau busuk, bau orang berzina. Masya Allah. Itu dahsyat. Ni dalam neraka boleh tepik, dah lah sakit dah. Lepas tu bila buka tu, Masya Allah. Ini dahsyatnya berzina. Berzina. Sebab itulah dalam Islam kalau yang berzina belum kahwin 100 sebab. Sudah berkahwin, rejang sampai mati. Rejang sampai mati. Masya Allah. Ya. Seorang sahabat berkata, berhati-hatilah kamu terhadap perzinaan, kerana di dalam terdapat 6 kerugian. 3 kerugian di dunia dan 3 kerugian lagi di akhirat. 3 kerugian di dunia adalah sedikit rezeki, pendek umur dan hitam wajah. Ni. Sedangkan 3 kerugian di akhirat adalah mendapat murka Allah
dan kerasnya penghisapan dan masuk neraka. Kita minta berlindung. Ya. Kita minta jauh. Kalau apa ni? Kalau ada hukum hudud, nak tak tahu lah kita gua ni. Setiap hari Jumaat depan masjid ni ada kena sebab ke kena apa ke, wallahu a'lam, tak tahulah. Tak tahu kita. Wallahu a'lam. Tapi ni tak kena hukum hudud tak boleh lagi sebab mahkamah syariah kita dak agak cetong lagi. Dia kena diperkasakan. Diperkasakan melalui parlimen lah. Jadi hukuman ta'zir je lah. Biasa orang kena takak khaluak ni 356 je. Tak lebih pada 3,000. Tak 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 kali sebatang. Tak boleh lebih. Untuk mahkamah syariah tak boleh lebih. Lepas tu orang berzina je relax je. Kalau kena tangkap kontrak besar ke toke. Ada masalah 3,000 kacang je. Boleh bayar, beres. Ngedepan buat ulang. Dia tak ada. Tapi kalau hukum Allah, dia jadi menggerungkan. Gerung tak boleh berani dah. Kena sebab depan orang ramai ni. Orang pakat tengok belakang. Macam di Aceh. Di Aceh, dia buat di hadapan khalayak ramai. Dia orang insaf, bertaubat. Dan hukum Islam ni, ia ada puak-puak yang menentang dia. Kalau dalam negara kita ni, puak-puak liberal. Dia tak boleh. Sebab puak liberal ni, dia nak bebas. Tambah hidup dan kadang-kadang tambah terikat dengan undang-undang. Dia tak boleh kacau. Kalau nak duduk hotel berdua ke, tak boleh kacau. Liberal ni yang ta'zir pun lawan. Apatah lagi yang hudud. Hak ta'zir tu lawan dah. Geger dah seluruh negara. Seterusnya Imam Ghazali menyebut Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, apa yang akan diperoleh seorang penzina? Jawab Allah Ta'ala, aku akan memakaikan padanya baju dari api yang kalau diletakkan di atas gunung yang tinggi, nescaya ia akan hancur berkeping-keping. Itu jawab Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Dahsyatnya orang yang berzina ni. Allah Ta'ala akan pakaikan pakaian api, tak atas gunung, hancur berkeping-keping. Dahsyat. Kita minta berlindung. Ni mayang lalu ke Paisyak? Okey. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa seorang perempuan pelacur lebih disukai iblis daripada 1,000 lelaki hidung belang. Dalam Al-Masabih disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang hamba berzina, keluarlah darinya keimanan, dan di atas kepalanya ada sesuatu seperti bayangan. Jika ia keluar daripada perbuatan itu, keimanan itu kembali semula kepadanya. Dahsyat. Mana bila nak buat zina ni, iman dia akan lari. Mana orang tak ada iman kalau buat zina ni. Dahsyatnya. Kalau tak ada buat, mari mula. Masya Allah, main dosa zina ni.
Sedangkan dalam kitab Al-Iqna ditulis hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada air mani yang ditumpahkan lelaki pada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Allahu akbar. Ya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada air mani yang ditumpahkan lelaki pada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Yang halal siapa? Isteri kita lah. Mana? Ataupun isteri-isteri kita. Itu halal. Melalui perkahwinan itu halal. Tapi banyak yang berlaku dalam masyarakat kita tengok tau. Cerita-cerita. Wallahu akbar. Ya? Perzinaan ni. Kadang-kadang mertua dengan menantu. Ayah dengan anak sumbang mahram. Ni bahaya ni. Ini dosa-dosa ni yang dahsyat. Ataupun belum kahwin lagi, buat projek dah. Ataupun baru bertunang, projek dah. Masya-Allah, itu dosa yang besar. Sebab itulah disebutlah kitab Al-Iqna ni, Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada air mani yang ditumpahkan. Ditumpahkan lelaki pada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Allahu akbar. Okay. Sementara homoseksual, homoseksual ni liwat, adalah lebih buruk daripada perzinaan. Allah, liwat lebih teruk lagi. Disebutkanlah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan homoseksual, ia tidak akan mencium wangi syurga, padahal wanginya sudah boleh dihidu dari jarak perjalanan 500 tahun. Allahu akbar, menakutkan. Sebab itulah kita kerajaan mesti kita sekat, mesti haramkan LGBT ni. Ya. Amalan kaum Nabi Lut ni. Sodom, kaum Sodom. LGBT-nya bahaya. Allahu akbar. Tak malu cium lelaki sama lelaki yo. Depan khalayak ramai. Kahwin lelaki sama lelaki. Dahsyatnya. Sementara itu Al-Qadi Al-Imam rahimahullah berkata, saya pernah mendengar seorang guru sufi, ni seorang guru sufi, mengatakan bahawa bersama seorang perempuan ada satu syaitan. Perempuan syaitan saja. Dan bersama seorang anak muda ada 18 syaitan. Bayangkanlah. Tu yang berlaku rogo-morogo. Masya Allah. Kata ni ya, orang sufi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, ni kitab Mukasyafatil Qulub ni bukan nak cerita hal seks ni dah. Terdengar je lah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang mencium anak muda dengan syahwat, Allah Ta'ala akan menyeksanya dalam neraka selama 500 tahun. Barang siapa yang mencium seorang perempuan dengan syahwat, seakan-akannya berzina dengan 70 gadis. Barang siapa yang berzina dengan seorang gadis, seakan-akannya berzina dengan 70,000 janda. Dahsyatnya. Dah nak khabar dahsyatnya apa ni? Dosa berzina ni, lewat berbandingan lah. Kalau gitu kita berzina dengan apa ni, janda-janda lah. Bukan begitu maknanya dosa ni. Dalam Rauna At-Tafasir, Al-Kalbi berkata, Imam Al-Kalbi berkata, yang pertama kali melakukan perbuatan kaum Lut adalah iblis yang dilaknat Allah. Ia menampakkan diri kepada mereka dalam rupa anak muda yang tampan. Kemudian ia memanggil mereka untuk datang kepadanya.
lalu mereka mengahwininya. Jadilah hal itu kebiasaan mereka pada setiap orang asing. Lalu kepada mereka diutus Lut alaihi salam yang melarang mereka dari perbuatan tersebut dan mengajak mereka untuk beribadat kepada Allah Ta'ala serta mengingatkan mereka tentang siksaan Allah Ta'ala atas perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, datangkanlah kepada kami azab Allah jika memang engkau termasuk orang-orang yang benar. Ini kisah kaum Nabi Lut. Ya, tu yang Allah Ta'ala datang tu sehingga sekarang ni dah jadi laut mati. Kalau kita pergi Jordan, laut mati tu itu azab untuk kaum Lut. Laut mati, tak ada apa ni, binatang ikan pun tak ada. Terlalu masing. Sehingga kita kalau kita jalanlah dalam air laut mati tu, kita tak akan tenggelam. Yang akan tolak kita. Tempat yang dilaknat. Nabi Lut alaihi salam pun memohon pertolongan kepada Tuhannya untuk menghadapi mereka. Ia berkata, Tuhanku, tolonglah aku menghadapi kaum yang membuat kerosakan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan langit agar menurunkan kepada mereka hujan batu. Pada setiap batu tertulis nama yang melemparkannya. Inilah makna firman Allah Ta'ala yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Maksudnya padanya ada tanda dalam khazanah Allah atau dalam kebijaksanaannya. Mana batu tu ada tanda siapa ni? Nama kaum Nabi Lut ni. Yang homosek ni. Yang dilaknat ni. Dikisahkan seorang saudagar daripada kaum Lut berada di Mekah. Lalu datang batu kepada dalam Al-Haram. Para malaikat berkata kepada batu itu, kembalilah ke arah kamu, datang kerana orang itu sedang berada di dalam rumah Allah. Batu itu kembali dan diam di luar Al-Haram selama 40 hari di antara langit dan bumi. Hingga orang itu menyelesaikan urusan perdagangannya. Ketika ia keluar, batu itu datang kepadanya di luar Al-Haram. Lalu ia pun mati. Batu tu ada dah nama-nama. Begitu dahsyat hukuman kepada puak-puak kaum Lut yang tidak beriman kepada Nabi Lut alaihi salam. Yang melakukan amalan-amalan yang jahat ni. Mujahid berkata, ketika mereka memasuki waktu pagi, Jibril datang ke tanah tempat tinggal mereka dan mencabutnya dari tonggak-tonggaknya. Kemudian ia mengembangkan sayapnya, mengapit bongkah tanah itu dan membawanya naik ke langit hingga penghuni langit mendengar kokokan ayam jantan dan gonggongan anjing mereka. Lalu Jibril membalikkannya. Yang pertama jatuh darinya adalah orang-orang yang menghuninya. Belum pernah ada bencana yang menimpa satu kaum seperti bencana yang ditimpakan kepada mereka. Lalu Allah memandang mereka. Kemudian tanah itu terbalik bersama mereka. Wilayah itu meliputi 5 buah kota. Yang paling besar adalah Sodom, iaitulah kota beserta penduduknya yang dibinasakan Allah Ta'ala yang disebut dalam surah At-Taubah. Ada yang mengatakan bahawa kota itu dihuni oleh 4,000 orang. Kota Sodom. Ini yang merupakan balasan Allah Ta'ala kepada kaum yang derhaka pada Allah Ta'ala dan tidak beriman kepada Rasul yang diutuhkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai ulasan berkaitan dengan zina dan kitab Mukasyafatul Qulub. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, larangan menzalimi anak yatim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.